Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 24 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 24 Jun 2022, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Kisah kita pada kali ini kisah yang al-hikayatus tsaniyatu wassalasun ba'dal mi'ah, hikayat yang ke-132. Hikayat yang ke-132, cerita kisah pemegang kunci Kaabah. Siapakah pemegang kunci Kaabah turun-temurun daripada zaman jahiliyah sampai ke hari kiamat? Ini tajuk kita, mengenali pemegang kunci Kaabah. Siapa yang layak memegangnya? Kisah ini diriwayat oleh seorang ulama tabi'in, nama dia Sa'id bin Jubair. An Sa'id bin Jubairin rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Aisyah Ummul Mukminin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Ya Rasulullah, kullu ahlika qad dakhala al-bait ghairi. Dia kata, Rasulullah, semua keluarga Rasulullah dah masuk dalam Kaabah kecuali saya. Maknanya keluarga yang ada situlah, bukan semua sekali Nabi kita angkut pergi. Mana yang ada tu masuk dalam Kaabah dah, dia tak masuk. Dia buat rayuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk Kaabah. Nasib baiklah dia rayu, kita boleh tumpang sama masuk Kaabah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi Mekah nak masuk Kaabah, dengar rayuan Aisyah. Faqala, Nabi kita bersabda, arsili ila Syaibata, pergi hantar utusan kepada Syaibah. Tulis nama dia Syaibah bin Uthman bin Talha. Syaibah bin Uthman bin Talha al-amin ala mafatihil Ka'bah, pemegang kunci Kaabah pada waktu itu. Syaibah bin Uthman bin Talha ni pemegang kunci Kaabah pada waktu. Nabi kata hantar orang, minta panggil mari Uthman, fayaftahu lakil bab, supaya dia buka pintu Kaabah, mu boleh masuk. Fa arsalat ilaih, Aisyah pun hantar utusan pergi kepada Syaibah, minta buka pintu Kaabah. Dengar apa jawapan Syaibah. Faqala Syaibatu, mastata'na fathahu fi jahiliyatin wala islamin bilailin. Rupanya pintu Kaabah ni ada SOP. Dia panggil SOP zaman kita ni, zaman Covid ni, SOP. Maaflah puan, kami tak boleh buka pintu Kaabah ni dalam zaman jahiliyah dulu, termasuklah zaman Islam sekarang, pada waktu malam tak boleh buka. Nak masuk besok, malam tak boleh. Apa sebab? Wallahu alam, dia tak nyatakan sebab. Bila sampai maklumat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lah orang besar zaman kita ni, marah lah. Bini yang kesayanganku nak masuk engkau. Nabi ikut peraturan. Ini penting.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda kepada Aisyah, orang panggil Jabral Khatir, ambil hati dia supaya tak terasa hati. Nabi kata, salli fil hijri, salli fil hijri. Aisyah nak masuk dalam Kaabah, mungkin salat dalam hijr Ismail. Kenal hijr Ismail? Hak bola, kalau Kaabah tu kan hak bola tu, likungan tu macam huruf C, kepala roti tu, masuk dalam tu, itu dalam Kaabah. Fa innaki, dia kata apa ni, hijr Ismail yang bulat tepi Kaabah tu, fa inna qaumaki istaqsaru, kaummu, mana puak Quraisy, kekurangan belanja, an bina'il baiti hina banauhu, waktu dia bina Kaabah mereka kekurangan belanja. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat asal binaan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bina Kaabah, macam mana dia punya bentuk, bentuk Kaabah zaman Nabi Ibrahim, dia bentuk macam kepala roti gitu. Bentuk dia macam kepala roti, orang panggil 5 bucu. Ni tengok dalam gambar ni, ini binaan Ibrahim yang ni. Ni binaan Ibrahim, dia panjang gitu. Kemudian bila Quraisy bina balik, Quraisy bina semula Kaabah, kekurangan belanja. Ketua Quraisy yang jaga pembinaan Kaabah ni kata apa? Jangan masukkan dalam binaan Kaabah kita ni mahrubaghin. Apa dia mahrubaghin? Belanja duit haram. Duit pelacuran, duit judi jangan masuk. Orang jahiliah perti tuan-tuan. Nak bina masjid ni ada SOP, bukan boleh ambil semua duit masuk dah. Jangan masuk duit yang haram. Jadi bila tak cukup belanja, dia potong. Tengok, dia potonglah sekerat. Dia potong macam mana? Dia buat 4 segi. Jadi tanda tempat yang 5 tu ambil ni, bulat ni, ini tanda masih lagi dalam kawasan Kaabah. Tuan-tuan dan puan kata alhamdulillah. Kalau Kaabah dibina macam Nabi Ibrahim, bila kita taraf VOP ni nak masuk Kaabah, sekarang ni kita boleh masuk Kaabah, boleh masuk dalam hijr Ismail bila-bila waktu dibuka, maknanya dengan peluang yang ada itulah kita boleh masuk Kaabah. Alhamdulillah. Itu rahsia. Jadi bila Quraisy ni tak cukup belanja, dia pun buat 4 persegi, yang lebih lagi bucu tu dia buat bulat macam kepala roti, buntut roti tu. Jadi bila siapa dia masuk dalam tu, bermakna dia solat dalam Kaabah. Alhamdulillah, hadis ini rawahu Ahmad bi isnadin jayyid. Selesailah cerita kita tentang binaan Kaabah dan juga pemegang kunci Kaabah yang menjaga SOP, jaga amanah, walaupun diminta oleh orang besar dia tak buka. Malam orang tak buka. Hadis ini rawahu Ahmad. Dilalatul hadis ni menunjukkan kepada apa? Yustahabbus salatu fi jawfil Ka'bah. Elok sunat kita boleh masuk solat sunat dalam Kaabah. Solat kalau boleh masuk dalam Kaabah, masuk solat sunat. Fa in ta'azzara, nak masuk tak boleh, tidak dijemput, tak ada berpeluang, tak ada ruang, kita ni siapa kita? Fa fi hijri Ismail, pergilah solat dalam hijr Ismail, li'annahu minha, kerana dia termasuk dalam binaan Kaabah. Jadi siapa dia boleh solat dalam hijr Ismail, makna dia sudah macam dia solat dalam Kaabah lah tu, dia punya standard. Mana kalau ada orang bernazar, dia kata aku sekian-sekian aku nak wajib atau aku solat dalam Kaabah, cukup dengan dia masuk dalam hijr Ismail solat, tamam. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada 10 perbincangan. Yang pertama, siapakah rawi al-hikayah? Pembawa cerita ni siapa? Nama dia Sa'id bin Jubair bin Hisham, Al-Imamul Hafiz, Al-Muqri. Muqri mana orang yang baca Quran. Al-Mufassir, Al-Syahid, dia mati syahid, dibunuh oleh Hajjaj. Abu Muhammad wa yuqalu Abu Abdillah Al-Asadi Al-Walibi maulahum Al-Kufi. Dia ni murid Ibn Abbas
dan dia telah menerima ijazah Quran daripada Ibnu Abbas. Dia Sa'id bin Jubair ni mustajabud doa. Dia kalau dia doa mustajab. Mana orang yang jaga makan minum, jaga dia punya ni, mustajab doa dia, alhamdulillah. Dia ada seekor ayam. Dia bagus ni. Jang loceng dia ayam. Ayam dia. Wa kana yaqum minal lail bisiyahihi. Bila ayam tu kukuk pukul mana? Pagi, pukul 5 pagi. Kuk kerek kuk bunyi, dia pun bangun ayam. Mana ayam itulah jam loceng dia. Satu malam ayam tertidur. Ada juga ayam macam kita juga, terlena ayam malam tu. Entah dia berambak kuat tengah hari ke tidur lena, tak sedar tahajud. Ayam tak sedar. Hatta asbah. Jadi Sa'id pun tak bangun juga, dia ingat tak apa ni, tidak waktu tahajud lagi. Dia tidur. Tunggu dia percaya ke ayah dia. Jangan kata Sa'id ni tidur lah. Dia tak bangunkan ayah tak kuku. Jadi dia kira tak masuk waktu lah gitu. Macam kita lah dah. Tak dengar azan, tak dengar loceng jam di handphone kita. Kita kata tak lagi. Falam yusalli Sa'id tilkal lailah. Terlepaslah dia semaya tahajud malam tu. Fasyaqqa alaih, susah hati Sa'id. Allah, ayah ni kacau mu ni. Dia pun marah ke ayam. Dia kata apa? Malahu. Perang apa ayam ni? Qata Allahu sautahu. Allah Ta'ala hilangkan suara dia. Sudah. Fama sumi'a lahu sautun ba'du. Lepas pada tu ayam pun tak bunyi pakai bisu tu. Nya doa ke Sa'id. Allahul musta'an, nyanyi ke ayam Sa'id. Sa'id buat pakai bangun sendiri lepas ni, tak boleh nak main ayam dah lah dia. Faqalat lahu ummuhu, mak dia pesan. Sa'id, ya bunayya, wahai anakku, la tad'u ala syai'in ba'daha. Lepas pada ni mu jangan doa kepada mana-mana orang. Yang tak suka apa jangan doa. Nanya, ayah tak kukuk dah. Apa ni? Itu Sa'id dia punya mustajab doa sampai mereka ayam pun bisu nya doa ke dia. Dia bukanlah nak doa binasa ke ayam tu, tapi dah mustajab doa jadi selalu. Sebab itulah ibu-ibu jangan doa tak terkalu pada anak ni. Rusak anak kita dengan sebab doa kita nanya, menyesal yang tidak berfaedah, menyesal yang tidak faedah hasil daripada kita doa, akhir sekali binasa anak kita, wal iyazubillah. Ibnu Abbas bila orang mari pergi Kufah, orang mari tanya soalan. Ya Syekh Ibnu Abbas, hukum sekian-sekian. Ibnu Abbas kata apa? Alaysa fikum ibnu Ummid Dahma? Anak Ummid Dahma ada sini tanya aku apa? Yakni Sa'id bin Jubair. Makna dia ni pakar dalam bidang fiqh. Makna apa ni? Ibnu Abbas memberi pengiktirafan kepada murid dia. Mungkin tanya dia padalah, tak payah tanya aku. Mana hebatlah tu. Dia ni Sa'id bin Jubair salah seorang daripada tokoh ulama yang menentang Hajjaj dari kalangan qurra. Maknanya orang ulama Quran ia lawan Hajjaj As-Saqafi wa syahida Dirul Jamajim. Dia pergi satu tempat nama Dirul Jamajim. Mana tempat hipotengkorok situ dia. Satu tempat yang berlaku pertempuran di antara tentera Hajjaj dengan kumpulan Amrahman bin Ash'as. Jadi dalam kumpulan Amrahman bin Ash'as ni ada Sa'id bin Jubair dalam tu, dalam tentera tu lawan Hajjaj. Kalau tentera Ibnul Ash'as, Sa'id bin Jubair pun lari balik ke Mekah. Dia ditangkap. Dia ditangkap di Mekah oleh wali Mekah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia pun hantar dia ni ke Hajjaj. Nyata lagi ke Hajjaj. Hajjaj inilah di antara orang yang lawanmu ni kena tangkap. Tengok ni tuan-tuan, bila Hajjaj nak bunuh dia, nak jatuhkan hukuman bunuh, Sa'id berdoa. Dengar doa dia kata apa? Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, janganlah engkau beri kekuasaan kepada Hajjaj ini boleh membunuh sesiapa pun lepas pada aku ni. Aku ni kira orang terakhir lah mati di tangan Hajjaj. Nak kata dia tak minta lepas. Kalau minta lepas mungkin dia lepas, tapi dia minta supaya dia ni orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Lepas pada ni jangan lagi bunuh.
kata di ahli sejarah kata falam ya'ish al-Hajjaj ba'dahu, lepas pada Hajjaj bunuh dia 15 hari dia pun mati. Maknanya tak ada lah orang lain yang dibunuh oleh Hajjaj lepas pada itu. Allahul musta'an. Dia dibunuh pada bulan Sya'ban tahun 95. Kisah ini diriwayat oleh Al-Zahabi dalam As-Siyar. Baik, tamatlah kita Sa'id bin Jubair, mujabud da'wah, seorang yang mustajab doa. Yang kedua, Sayyidah Aisyah. Aisyah ni banyak kali dah kita dengar. Kali ini kita cuba dengar riwayat kisah lain pula, iaitu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, isteri Nabi, di antara isteri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang manja, sebab dia pahak muda sekali, dan alimatun, seorang yang alim, abidah, kuat ibadat, dan dia pun juga rupa dia jamilatun, yang comel orangnya. Nabi pun manja dia. Nabi panggil ya Humaira, ya Aish, ya Humaira. Humaira itu maknanya rupa dia putih lah, putih comel, putih merah gitu. Kita ni anak kita ikut warna lah juga. Tak, letakkan nama Aisyah kat Humaira juga. Anak dia gelap, tak kena lah dia penggelaran tu. Lepas tu lah kena tengok makna juga nak letak nama tu biar sesuai dengan orang. Aisyah dia panggil manja Aish. Boleh kita panggil Aish. Satu, maaf pada hari raya ada puak-puak Habasyi, puak-puak Ethiopia ni, dia main pertunjukan pedang. Dia pergi di masjid. Jadi Aisyah pun nak tengok di rumah dia, ya, rumah dia tu tepi masjid dekat. Dia tengok. Dia tengok, Nabi pun tunggulah dia nak tengok. Pak Nabi kata hasbuki, cukup Aisyah. La ta'jal, Rasulullah tunggu kejap, tengok sikit lagi. Jadi itulah dia antara manjanya Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Jadi hadis ini, kisah Aisyah ni masyhur. Baik, yang kita tokoh baru yang pada hadis ini, iaitulah pemegang kunci Kaabah. Nama dia Syaibah bin Uthman bin Abi Talhah. Ada kata Uthman bin Talhah. Dalam riwayat Al-Siyar A'lam dia kata Syaibah bin Uthman bin Abi Talhah. Dalam Al-Isabah Ibnu Uthman bin Abi Talhah, maknanya lebih pada tadilah Uthman bin Abi Talhah bin Abi Talhah, Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Jadi dia ni Syaibah ni an Urwah cerita setelah Abbas, pak saudara Nabi, masuk Islam, dan juga Syaibah masuk Islam, dua-dua ni tak berhijrah. Dia duduk Mekah, dia kekal duduk Mekah. Abbas bertugas sebagai siqayatul hajj, menjaga kebajikan makan minum jemaah haji. Dia duduk jaga untuk orang minum, jaga zam-zam, siqayatul hajj, mana bagi minum pada orang haji, kerja Abbas. Adapun Syaibah ala hijabatihi. Hijabah tu maknanya orang yang menjaga Masjid Haram. Tadilah jaga pintu, jaga apa tu dia, itu dia panggil hijabah. Orang jahiliah tu dia banggalah kalau boleh jadi siqayah nak juri makan. Hijabah ni macam security, pengawal. A'lana islamahu amal fathi, dia masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Ba'dama a'lana, bukan maksud mengiklankan Islam dia pada tahun pembukaan kota Mekah, setelah Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar bersama dengan Nabi pada peperangan Hunain, dan dia tetap pendirian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk Islam dia mantap, Nabi kekalkan jawatan dia. Uthman ataupun Syaibah jaga kunci Kaabah. Cerita dia,
cerita Uthman bin Talhah ni. Dia kata kami zaman jahiliah dulu kita buka Kaabah 2 hari seminggu. Dia ada jadual dia. Iaitulah pada hari Senin dengan hari Khamis. Hari Senin dia buka, hari Khamis buka. Jadi bila dia buka kat pembesar Quraisy ni mari masuk Kaabah, mayat, duk tengok berhala dia situlah. Menggobok kapi tu. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pun datang juga nak masuk Kaabah kata. Dia kata sebelum hijrah. Bila nak masuk Kaabah, fa aghlaztu lahu, ya Rab. Sedihnya tuan-tuan. Uthman kata aku kasar sikit bahasa. Muhammad tak boleh masuk, la tadkhul. Anta la lagi. Jadi aku cakap kasar dengan dia. Dia cerita fahaulu ma'alan anni. Nabi kita belum lembut, Uthman bagi aku masuk. Orang lain boleh masuk, kenapa aku tak boleh? Akhirnya Nabi kata apa? Ya Uthman, dengar ni, Nabi cabar dia. Nabi ni orang lemah lembut, tapi bila orang kasar dengan dia pun tak. Jadi dia jawab, dia tak boleh diam saja. Nabi kata, ya Uthman, la'allaka tara hadzal miftah yawman biyadi. Adahu haitsu syit. Mu tunggulah satu hari nanti, kamu akan tengok kunci Kaabah berada di tangan aku boleh buka bila-bila aku nak. Sudah. Terkanyak juga Uthman pun. Nabi cabar, maknanya satu hari mu jangan cakap besar. Kelambu pintu Kaabah ada di tangan aku. Habislah. Jadi bila maknanya pada hari itu tak boleh dia masuk Islam. Isu yang keempat, khidmatu baitillahil haram. Khidmat kepada baitullahil haram ini dia panggil memberi khidmat pada duyufur rahman ni satu kemuliaan bagi walaupun orang jahiliah khidmat kepada duyufur rahman menarik. Allah ni khidmat tulisan je. Khidmatul hajj syarafun lana. Sedap. Dia punya muasasah khidmat pada jemaah haji kemuliaan bagi kami. Mulia-mulia pun kekos macam bahagian duit ni perah kata orang duit. Bayar ni macam-macam bayar kena. Syarafun lana sungguh satu kemuliaan bagi dia boleh ambil duit. Orang jemaah haji yang kena teruk. Jadi itu dia panggil maka keluarga-keluarga besar Quraisy masing-masing nak mendapat kedudukan tersebut. Maka as-siqayah ni beri minum orang haji, bagi makan, dipegang oleh Bani Hashim. Bani Hashim pegang siqayah. Al-hijabah hak jaga Masjid Haram pula, security dia, jaga anak kunci, jaga keselamatan, jaga kebersihan ni duduk di Bani Abdiddar tawarasuha kabiran an kabirin. Maknanya turun temurun. Ayah dia anak pula sambung. Turun temurun. Bila Nabi kita buka kota Mekah, dia pun panggil lah, minta Uthman bin Talhah datang. Uthman, mari anak kunci Kaabah. Nabi pun Uthman buka pintu. Bila buka pintu, Nabi masuk dalam Kaabah, kassaral asnam. Dia pecah semua berhala-berhala yang ada di situ. Dalam Kaabah, ambil berhala, ja'al haq wa zahaqal batil, tersungkur semua berhala, dua Kaabah, dalam Kaabah dibersihkan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi kita solat dalam Kaabah. Solat dalam Kaabah, belakang dia ke arah pintu, maknanya ikut dalam gitu. Wa wajhu ila al-jidar al-muqabil bab. Muka dia beradak kepada dinding yang beradak dengan pintu. Lebih kurang 3 hasta. Detail dia punya ulama hadis ni detail cara di mana tempat Nabi solat. Selepas solat Nabi masuk, keluar, berhenti di pintu Kaabah. Maka Nabi pun tengok orang-orang Quraisy duduk belakang, tawanan ni duduk tunggu apakah keputusan yang Nabi nak buat. Maka Nabi kita afa anit tulaqa, Nabi kita maafkan orang-orang Quraisy kecuali beberapa orang yang disebut nama dia, fulan. Kalau jumpa bergantung di kelambu Kaabah, faqtulu, bunuh dia. Terlalu jahat dia ni. Nabi sebut.
Orang yang Nabi sebut jangan mari pancung walaupun bergantung di kalam Kaabah. Jadi orang jahat ni kita tak boleh nak maaf saja. Kalau maaf pun dia jadi duri dalam dagingnya tu. Jadi batu api. Jadi mana kita nak lawan tu biar sungguh. Maka Nabi kita lepaskan. Tulaqab mana lepaskan Quraisy yang lain-lain itu yang tak jahat sangat dimaafkan. Kemudian Nabi kata kullu ma'suratin min ma'asiril jahiliyah tahta qadamayya hatain. Semua budaya-budaya yang dibuat oleh Quraisy semuanya aku pijak di bawah kaki kau ni, illa siqayatul haj wa sidanatul bait. Dua jawatan dikekalkan, iaitulah jawatan minum makan minum pada jemaah haji dan jawatan menjaga Baitullahil Haram kekal. Hak lain hapuskan. Dasar baru ni, dasar baru. Fatimah Banu Hashim. Banu Hashim nak ke dia pula lah. Sidanatul Bait nak ambil dua-dua. Nak dijaga masjid pun nak, bagi makan pun nak. Tadi dia satu ya, siqayah. Illa anna rafadha zalik, Nabi kata tak boleh ambil satu-satulah. Jawatan hak asal pegang. Kemudian Nabi kata apa? Nabi panggil Utsman atau Syaibah, khuzu ya bani Abi Talha talidatan khalidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Anak cucu Abi Talha, ambil kunci Kaabah ni pegang. Nabi kita panggil dia. Pada hari itu Utsman bin Talha dan anaknya Syaibah Nabi panggil. Nabi kata talidatan khalidatan. Jawatan lama dikekalkan dan diteruskan sampai bila-bila. Allahu akbar. Sampai hari ni. Hari ni yang jaga kunci Kaabah ada kan dalam video pendek-pendek tu, ana pun share di Facebook. Dia panggil Bani Syaibi. Syaibi ni Bani Syaibah ni, pemegang kunci Kaabah sekarang, anak cucu dia tak putus. Nabi kata tak ada siapa yang merampah daripada kamu kecuali orang itu zalim. Orang zalim je. Ya Utsman, innallaha sta'manakum ala baitihi fakulu bil ma'ruf. Allah Ta'ala beri kepada kamu amanah jaga Baitullahil Haram, maka kamu makanlah apa yang ada itu dengan cara yang baik. Allahu akbar. Seronoklah Utsman. Ada riwayat lain kata ketika buka Kaabah Sayyidina Ali ambil kunci. Sama dia mari ayat Quran, innallaha ya'muru an tu'addul amanah ila ahliha, ambil amanah itu serah pada ahli dia. Jadi Nabi kata, Utsman, kunci ni kamu pegang anak cucumu sampai kiamat. Itu satu mangkap, satu kemuliaan bagi mereka. Yang kelima, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan masuk Kaabah dan boleh solat dalam Kaabah. Jadi waktu Nabi masuk tu bersama dengan Nabi Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah dan Utsman bin Talha memegang kunci masuk. Bila selesai Nabi kita memaafkan Quraisy dan berceramah menghilangkan semua budaya-budaya. Lepas pada tu Aisyah minta nak masuk Kaabah, nak masuk juga. Dia kata orang lain masuk belaka, saya tak masuk lagi. Jadi menunjukkan bahawa Aisyah ni sangat manja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda. Dalam Hajjatul Wada' nanti ingat, Aisyah bila nak sampai Mekah mari haid. Jadi isteri Nabi hak lain buat haji tamattu'. Dia tak boleh tamattu' sebab dia mari haid. Dia kena haji saja ataupun qiran. Lepas haji dia minta Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain balik haji satu, umrah satu. Saya balik satu dalam dua dalam satu, nak umrah lain. Maka Nabi benar. Nabi suruh abang dia bawa Aisyah pergi ke masjid. Masjid mana? Masjid Tana'im sekarang. Sebab itulah Masjid Tana'im sekarang ni nama dia Masjid Aisyah. Dalam buku Mekah ni kita secara belakang nama dia Masjid Aisyah sebab dia yang pergi solat situ belum ada masjid. Itu tanah haram yang paling dekat dengan Mekah. Kemudian dia masuk balik, pergi tawaf, sa'i, gunting, dia ikut Nabi balik ke Madinah. Alhamdulillah, selesai masalah. Jadi kita kata itulah permintaan isteri dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan yang baik. Kita pun lagu itulah. Kalau ada permohonan yang baik-baik daripada isteri boleh dilayan. Tapi kalau nampak hak pelik-pelik,
merapu kata orang, tak payahlah. Nah, jangan pula kerana sayang ke bini dilayani semua tuntutan dia, walaupun tidak baik kita kata itu tidak, itu sayang ke bini lebih-lebih, tidak boleh. Ya, maka dalam cerita ini juga Nabi SAW tidak mengubah apa yang telah dibuat oleh puak-puak jahiliyah tentang binaan Kaabah. Nabi tak tukar. Sebab orang jahiliyah dulu dia ada dua pintu. Dia asalnya ada satu pintu. Jadi dia buat tutup dalam gambar tu ada. Dia buat satu, senang dia nak jaga, nak kontrol keluar masuk. Dulu orang boleh keluar masuk, kamu dia tak bagi. La yuftahu lailan, oleh kerana dia tak boleh buka malam, Nabi pun tak marah. Nabi kata Aisyah, nak solat dalam Kaabah, mari pergi solat di mana? Di Hijr Ismail. Selesai masalah kita. Jadi kita pun kena cari penyelesai masalah kan? Kalau kita jumpa dia minta benda pelik, kita bagi benda yang sesuai lah, boleh lah. Isu yang keenam, binaan Nabi Ibrahim AS, seperti yang saya tunjuk dalam gambar tadi, itu binaan panjang, ada kepala depan itu, sehinggalah binaan Ibrahim dengan Ismail itu rusak pada 15 tahun sebelum Nabi bangkit jadi Rasul. Maknanya umur Nabi 35 tahun. Waktu 35 tahun Kaabah rusak. Ketua besar Quraisy pada ketika itu mikir, hai, nak macam mana ni? Kalau kita runtuh Kaabah kan mari bala pula. Tak runtuh Kaabah, macam mana kita nak bina baru? Akhir dia mesyuarat, dia kata gini, esok aku akan runtuhkan Kaabah untuk bina baru. Dia pergi bawa toko, orang lain tengok jauh-jauh, takut tengok kau runtuh Kaabah, mari halil lintah ke, mari ke apa, mati kawan tu seorang lah. Dia buat tengok tak ada apa-apa, Allah Ta'ala tak murka, jadi ramailah pula pakak mari tolong. Tapi bila sampai kepada binaan, separuh binaan tak cukup belajar, dia pun potong buat kepala. Ini di antara siasah syariah, siasah besar yang kita kena belajar. Nabi SAW tidak ubah binaan Quraisy itu kepada binaan Ibrahim. Kenapa? Kenapa Nabi tak ubah? Sebab kalau Nabi ubah, takut jadi macam mainan kepada pemimpin-pemimpin pula. Sebagaimana yang berlaku kepada zaman Ibn Zubair. Apabila Kaabah tu dilontar oleh tentera Hajjaj, pecah Kaabah. Jadi puak-puak dia ni, Ibn Zubair pergi bina balik Kaabah mengikut binaan Nabi Ibrahim, kembali semula. Jadi patut lepas pada tu mari pula ulama hak syarikat hak lain pula pecah mula, buat macam Quraisy. Jadi bila mari zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, khalifah kata Imam Malik, izinkan kami nak bina Kaabah mengikut binaan Ibrahim. Tak mau binaan yang dibuat oleh, ialah masalah politik zaman tu lah. Zaman kita ini pun bertukar kerajaan, bertukar slogan. Nah, Islam hadari, satu Malaysia, keluarga Malaysia, macam-macam. Maknanya dia pun nak tukar juga. Akhir Imam Malik kata apa? Jangan tukar. Aku takut Kaabah menjadi permainan pemerintah. Mari orang ni ikut Ibrahim, mari hak ni ikut Quraisy, sebab Nabi ikrah hak Quraisy. Jadi Kaabah ni macam lu'batul muluk, jadi permainan kepada raja-raja. Maka Imam Malik larang supaya khalifah tidak menukarkannya. Alhamdulillah, kalau tukar tak masuk Kaabah lagi tanya. Sekarang ni kita boleh masuk Kaabah dengan adanya Hijr Ismail tu. Allahu Akbar. Yang ketujuh, maka disitulah para ulama mengambil satu pendekatan bahawa taghyirul munkar, kita nak ingkar satu kemungkaran, kalau membawa kepada kemungkaran yang lebih besar, jangan buat. Jangan buat. Kan itu Nabi SAW tidak mengubah binaan Kaabah, takut orang murtad, takut orang jadi permainan raja-raja tadilah.
masing-masing bawa, orang ni ikut Ibrahim, orang ni ikut Nabi, orang ni ikut Quraisy. Akhir sekali dia panggil Lu'batul Muluk, menjadi permainan kepada raja-raja, jadi mainan raja-raja. Jadi kita kena belajar, kita kena tengok. Banyaklah kes-kes contoh-contoh ni dalam dalam sejarah Islam. Contohnya zaman Tatar masuk di apa ni, di Baghdad ni. Puak dia duk minum arak, mabuk ke diri. Jadi ada di kalangan Islam engkar, haram minum arak. Jawab di Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala, innama harramallahul khamra. Allah Taala haramkan arak sebab dia mengacau, menyekat daripada mengingati Allah, daripada solat. Wa haula yasuddahumul khamra. Puak-puak tu bila dia mabuk, dia tak bunuh orang, dia duduk kecing city ya puak dia. Biarkanlah. Maknanya minum arak tu mungkar, tapi kalau dia celek, tak mabuk, dia pergi bunuh orang, lagi dahsyat. Jadi kita kena tengoklah. Kita tengok dia panggil akhafud darara ini, kita tengok mana maslahah yang lebih baik. Jadi tengok keadaan. Maka Nabi tak mau, banyak hadis Nabi kata, lau kana qaumuki qaribu ahdi minal jahiliyah. Kalau tidak kerana kaummu Aisyah baru je dengan suasana jahiliyah, aku runtuhkan Kaabah ini, aku bina mengikut Ibrahim, tapi aku tak buat. Jadi oleh Nabi tak buat, kita kekalkanlah sampai hari ini pun kekal. Hikmat dianya boleh kita masuk dalam Kaabah, alhamdulillah kata. Yang ke-8 dalam hikayat ini, Nabi arahkan Aisyah supaya solat dalam Hijr Ismail. Dalam satu riwayat kata Aisyah, kuntu uhibbu an adkhulal bait. Satu hari dia minta dengan Nabi nak masuk Kaabah. Aku nak solat dalam Kaabah. Fa akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadi fa adkhalani fil hijri. Dia Nabi kita pegang tangan Aisyah, mari sini. Masuk dalam Hijr Ismail. Nabi kata, salli fil hijri iza aradti dukhulal bait. Mu solat sinilah. Kalau nak masuk Kaabah, solat je dalam ni. Fa innama huwa qit'atu minal bait. Dia ni satu bahagian daripada Kaabah. Walakinna qaumaki istaqsaru hina banawul Kaabah fa akhrajuhu minal bait. Jadi oleh kerana kaummu, mana kaum Quraisy dulu waktu bina Kaabah tak cukup duit, mereka telah mengecilkan saiz dan membuat tanda sebagai itu kawasan masih lagi dalam Kaabah. Maka kalau kita boleh solat dalam Hijr, solat elok, sunat, tapi dia bukan dalam amalan haji. Dan kalau nak tawaf, jangan masuk shortcut dalam tu. Pergi masuk dalam Hijr Ismail, batal tawaf kita. Jangan masuk dalam Hijr. Tak boleh masuk dalam Hijr sebab dia akan batal dia punya tawaf. Kita kena tawaf di luar daripada Hijr Ismail. Itu dia panggil Hijr Ismail. Ada juga Hijr Ismail itu disebut dengan nama Al-Hatim. Asal nama Hatim sebab puak-puak jahiliah ni, puak-puak jahiliah ni bila dia nak tawaf, dia kata baju dia kotor. Sedap juga falsafah jahiliah ni. Dia kata oleh kerana baju kita ni kotor, pergi tempat maksiat, tak layak kita nak tawaf rumah Allah, dia pun buka baju, buka seluar, campur dalam Hijr Ismail. Pasal tu nama dia Hatim, mana tempat orang campur baju situ. Lepas tu dia telanjang bogel, tawaf dengan telanjang, tak pakai baju apa. Sambil-sambil tawaf dia pun kata, al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama yabdu minhu fala uhilluhu. Ni tolong jahiliah ni bagi. Hari ni nampak belakang atau nampak sebahagian, hak mana nampak aku tak halal tengok, yang mungkin pecah baju luar tu apa? Tak suka kita tengok. Cerdik jahiliah ni. Kata apa dah? Ni panggil cerdik. Alhamdulillah selesailah cerita Aisyah. Allahu Akbar. Kisah yang ke-9, Imam Ahmad riwayat daripada Aisyah, qalat kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min indi wa huwa qaril ain tayyibun nafsi. Nabi keluar daripada rumah aku dalam keadaan happy, gembira, nampak senang hati. Summa raja ilayya wa hazin. Dia balik ke rumah nampak sedih, duka cita. Faqultu ya Rasulullah. Rasulullah keluar daripada rumah tadi nampak senyum je, ni balik nampak sedih, kenapa? Nabi kata, inni dakhaltul Ka'bata al-Ka'bah wa waditu anni lam akun fa'altu. Aku masuk dalam Kaabah tadi. Nabi kata, eloknya kalau aku tak masuk.
sebab aku bimbang an akuna at'abtu ummati ba'di. Allah, aku bimbang aku menyusahkan umat aku bila aku tak ada esok. Maknanya dia bimbang, takut semua orang nak masuk Kaabah belaka sebab Nabi masuk, maka menyusahkan itu. Itulah sikap Nabi, sifat dia bil mukminina raufur rahim. Nabi kita ni sangat kasihan belah dia kepada umat-umat dia, kan? Sangat. Jadi dia takut menyusahkan umat Islam. Nabi kata aku masuk Kaabah ni rasa menyesal pula masuk, kalau tak masuk bagus. Jadi tak apalah, yang pentingnya kita boleh masuk dalam Hijr Ismail pun sudah dikira Kaabah. Alhamdulillah. Yang ke-10, yang terakhir, Nabi kita ni menjaga hati, tatib qulubil muslimin, dan dia tidak merampas hak orang. Sebab itu bila Nabi masuk Mekah, anak kunci diambil daripada Uthman bin Talha. Kemudian setelah masuk selesai urusan dia, Nabi panggil, ya Uthman, ya bin Abi Talha, ambil kunci ini, talidatan khalidatan, kekal di tangan kamu sampai ke hari kiamat. Maka Nabi kita hantar balik orang, tak ada sebab dia nak ambil. Yang pentingnya Uthman telah menjaga Kaabah, bila-bila nak masuk dia akan buka, tidak jadi masalah. Dan demikian juga bila Aisyah ni minta nak masuk Kaabah, nak masuk tak boleh malam, Nabi tarik dia pergi masuk dalam Hijr Ismail, itu dipanggil Kaabah. Alhamdulillah. Sewaktu Nabi masuk Mekah, pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan baru masuk, jinak lah masuk Islam. Abbas mari bisik dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'an. Abu Sufyan ni suka kemegahan sikit, buatlah sikit, bagilah sikit kredit kat dia apa-apa. Qala na'am, Nabi kata baik. Nabi pun sebut, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa dia masuk rumah Abu Sufyan, aman. Siapa dia masuk rumah dia sendiri, tutup pintu, aman. Siapa dia masuk Masjid Haram, aman. Padahalnya masuk rumah sendiri pun aman dah, cuma nak sebut nama. Ini penting. Kita kadang-kadang bila dalam majlis kita ni ada orang besar, elok juga kita sebut. Orang besar tu kalau nak kira cukup dah muslimin dan muslimat. Dia muslimat ada, muslimat, tapi kita sebutlah tuan fulan. Itu dia panggil beri keistimewaan kepada orang itu. Salah satu daripada gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, selesailah kita perbincangan kita tentang pemegang kelambu Kaabah dan juga bagaimana nak salat dalam Kaabah. Tuan-tuan dan puan yang ada di Mekah sekarang, haji atau umrah, alhamdulillah, masuk dalam Kaabah, kita boleh masuk dalam Hijr Ismail, masuk dalam Kaabah. Jangan lupa bekalan ke Mekah, dua kitab ni kena ada, Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah, sebagai ilmu yang kita boleh tambah maklumat, insya-Allah. Baik, kita akan sambung lagi hikayat yang seterusnya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.